Okay, again. Okay, good morning, guys. Thank you for joining. Like I said, today we're gonna just go straight to case study. Remember, we started a little bit, kan? Kita start sikit pasal case study. We're gonna go back to this item to the correlation, the concepts and everything. But now I'm gonna demo first how to run data analysis using SPSS. Okay. If you have any question, you can unmute or you can what do you call it, chat. Okay, I'm recording now. Okay, for those who have problems with internet and everything, I understand. And of course, you can go back and forth with the YouTube video later, inshallah. And yeah, also feel free to WhatsApp me if you have problems with assignments and stuff. As usual. Wait, what I'm trying to do now. I'm trying to see participant. Okay, I'm trying to log into portal to share, not share attendance, but cannot. But now we have 20, so I think I have the list of participants right here, and I'm gonna share. I'm gonna record based on the participants, and yeah, so far so good. 20 out of 26. Okay, I understand internet could be very tricky. Okay, hang in there. Okay. So case study 1. Yeah, Mimi. Yeah, because Mimi especially requested to record. Okay. Case study 1. Okay. By the way, before I start again, case study to relate to our assignment kan, assignment kita item analysis ada 2 juga. Okay, item analysis 1, item analysis 2. Item analysis 2 basically you can do it right now. Kita dah discuss in detail how to conduct item analysis in Excel. Dan dah tengok kan macam mana apa formula dia and macam mana nak interpret, especially when it comes to distractor analysis. And for item analysis too, this time you have the question. You have the question and then you just get the final data to analyze je lah. Dia ada we dah separate dah students apa, yang mana KT, yang mana KR. You don't have to do all the you know the cleaning work. Kita panggil cleaning lah. Nak separate, nak score student, nak enter data, nak score student, lepas tu nak separate them into upper and lower group. Okay, all those things dah buat dah siap-siap dekat item analysis tu. So you just have the table, you see the questions, you comment on structure analysis. And I think last week's Christina asked, oh sorry, not Christina, it's actually Hanim from Group B asked to what extent kita kena detail. But if you have questions and if you have some idea on how to improve detail up content soalan tu, bagi tahu. Itu based on your item analysis. Kalau P dengan D teruk lah. Okay, kata okay nak improve. Macam mana nak improve? Okay, improve distractor ataupun mudahkan stem ataupun buang sistem perkataan yang mengelirukan. Itu suggestion based on content. Okay, so item analysis 2, you guys have the content of science content kan? And I assume semua orang pernah ambil science dan that science is not that difficult. I think most all of us in the class, even I've been through with the same curriculum, unless some of you did not take that science class. Okay, then begitu, okay, I don't know how to give so detailed punya analysis untuk content, tapi I give based on the statistics, this is bad, you have to revise. Okay, itu item analysis 2. Okay, now bila kita guna SPSS, okay, if you notice you have all the data only. Kali ni tak ada soalan, ada data saja. Ada berapa orang ambil soalan, ambil quiz, lepas tu apa soalan dia, okay, dan description semua dalam course assessment plan tu lah, course assessment COVID-19 tu kan, yang detail apa isu dia, berapa soalan yang ada sub item kan, ada soalan yang tak ada sub item, ada soalan ada sub item. So you have to do it based on the instruction in the assignment. Okay, so SPSS is usually relatively easier compared to Excel. Sebabnya SPSS dia consider semua orang, dia tak ada bahagi kepada KT, KR. Okay, dia tak bahagi pecah pelajar kepada KTKR. Cumanya untuk bila buat SPSS ni kita tak ada distractor analysis lah. Okay, cuma bila kita tapi without score students siapa jawab, berapa ramai jawab A, berapa ramai jawab B, whatsoever, itu pun kita boleh tengok based on quality of our discrimination index dengan difficulty index. I'm going to show you what are discrimination and difficulty indices dalam SPSS.
Okay, so case study 1 kita dah went through sikit last class, tapi just to recap. Okay, soalan dia bagi, a researcher has developed an instrument to measure social anxiety. Yang ni basically survey, bukannya test question biasa. Okay, survey. This survey, nama dia, trait yang kita nak ukur ialah social anxiety. Okay, this measure is called the social anxiety scale. Nama dia SAS lah. Okay, kita panggil SAS kat sini. So, dia punya survey ni nama SAS. Okay, ada survey nama Back Depression Inventory, ada survey pasal remote learning. Kan yang saya pujuk-pujuk jawab dalam WhatsApp tu, itu remote learning survey. Okay, so ini social anxiety scale ataupun survey lah. Okay. The SAS consists of 20 rating scale items. Rating scale tu maksudnya strongly agree, strongly disagree. Okay, how often you do this? Okay, frequently, never, often, sometimes. Okay, apa lagi? Based on feelings, perceptions. Okay, rating scales. Kita kena selalunya kita kata Likert scales. Okay, some people pronounce it Likert. Okay, so it's Likert scale. 20 rating scale items, each having 4 score levels, coded as 0, 1, 2, 3. Maksudnya kat sini kita kata okay, 0 mungkin strong, bukan mungkin lah. So kita tahu bila rating scale dia ada strongly disagree dan strongly agree. Dan kat sini kita tak buat neutral. And most of the time I don't really include neutral in my survey pun. Tapi kat Malaysia selalunya kena ada neutral, I was advised. Okay. So kat sini dia score polytamous lah sebab lebih daripada 01 kan. Kalau true false boleh lah. Ya atau tidak 01. Tapi kali ni 0, 1, 2, 3. So this is polytamous scoring. Polytamous scoring tapi soalan survey ada 20 item. Jadi dia kata to evaluate the properties of the SAS, maksudnya item analysis lah ataupun property of items. Kan sifat-sifat items. Kita nak tengok lah macam mana SAS ni quality dia dah tulis. So sekarang kita nak tengok the researcher administer it to 500 individuals. Sekarang dia bagi kepada 5 orang, 500 orang individu. Okay, the resulting data is contained in the SPSS data file called case study 1_data.sav. .sav ni memang SPSS file. Kena buka dengan SPSS, tak boleh buka dengan Excel ataupun Excel mungkin boleh sebab kita akan convert. Excel boleh buka kalau nak buka SPSS, cuma dia ada certain kena play with the headings and everything lah. Okay, cuma kalau SAV ni kita tahu this is SPSS file. Okay, Excel is very flexible in terms of data analysis. So dia boleh buka majority of the data from different computer programming. Okay, in this file the 20 SAS items are labeled V1, V2, V20. So kita kata I1, I2. Okay, anything you want to nak bagi item 1, item 2 pun boleh. Okay, soalan 1, soalan 2 pun boleh. Depends on you but no space. In computer programming kita tak buat space bila kita nak buat variable name. Okay, tak ada missing responses dia kata, dan kita check dah last week. Okay, jadi each respondent dah respond kepada 20 item tersebut lah. Okay, semua jawab. Okay, dan kita dah tengok macam mana okay, kat sini soalan dia kata based on this output, does everything look okay with respect? Maksudnya dia assume kita dah buat run. Kita dah run. Okay, this is the data. Okay, by the way, SPSS bila buka, dia ada data view. Data view ni is where you can see all your data and then you have variable view. Variable view ni lah boleh tengok item tu lah. Item apa ada, and then kita ada person ID kat sini. Person ID ni maksudnya student lah. Okay, selalunya kita letak first column tapi kat sini kali ni dia letak kat belakang. Kat belakang, okay, kita tarik. Okay, see person ID, person 1 sampai 500 lah sebab tadi kita kata ada 500 individu yang jawab survey ni. Kalau kita scroll all the way dapat 500 deh. Okay, tapi kalau kita tak boleh check macam ni, kita boleh guna terus deskriptif punya command. Okay, and then markah penuh ni kita kira siap-siap. Okay, boleh Excel pun boleh. Dalam SPSS pun nak kira. Kalau katalah kolom ni tak ada, kita boleh kira dalam SPSS. Okay, so variable view kita dah tengok kan. Okay, ada 1 sampai 20. Kita tengok tadi person ID ada 50 orang. And kita tengok skala dia. Kalau kita ingat balik skala kita ialah skala scale ataupun skala interval atau ratio. Ingat lagi dalam SPSS, skala interval atau skala sela atau skala ratio iaitu skala nisbah, semuanya digunakan dalam bentuk scale. Dalam SPSS dipanggil scale, tak kisahlah sela ke interval ataupun ratio atau slash nisbah,
dia jadikan skill. Nominal ni sebab markah person ID. Nominal lah sebab dia macam kategori je. Dia tak ada macam person satu dengan dua ada beza. Tak adalah, dia cuma orang lah, kita nak kelaskan orang, gender, kita nak kelaskan country ke ataupun race, ethnicity. Okay, we use nominal skill sebabnya dia tak ada quantitative values supposedly. Cuma kalau kita label dia 1, 2 maksudnya kita nak bezakan sahaja. Okay, tapi bila kita dah guna skill ni maksudnya kita dah nak buat pengiraan lah, nak measure. Okay, somebody's talking. Ada soalan? Atika? Okay, I assume she just accidentally unmute Atika. Okay, unmute whenever you're ready, okay? Okay, so data view. Okay, ini data kita. Kita kata tadi kita nak kena check. Kan? Kita nak check lah, kita kata tak ada missing data. Maksudnya semua ada orang isi lah. Maksudnya kita dah code ni. Macam minggu lepas kita dah score. Dia jawab A, B, C, D, kemudian kita score 01, 01 based on jawapan betul ke salah kan. Yang ni kita dah, sebelum ni dia jawab lah strongly agree, strongly disagree. Tapi bila kita masuk dalam statistical package, kita tukar lah jadi number. Sebabnya kita nak measure. Measure kena guna number. Okay, so roughly kita tengok tak ada dot. Dot tu maksudnya orang jawab. Okay, dia baru nak connect. Okay, no problem Atika. Okay, kalau missing apa-apa let me know or you can check the recording insyaAllah, okay? Okay, so kita nak analyze data ni. Kita go analyze, descriptive. Kita pergi descriptives. Okay, sekarang ni kita nak tengok sama ada soalan tu okay ke tak. Bukan soalan, kita nak tengok overallnya, dia punya item tu macam mana cara jawabnya, apa dia punya maksimum, minimum dia, berapa ramai yang jawab soalan ni walaupun kita tahu ada 10 kan. Okay, kita tengok, okay, kita nak mean, standard deviation, minimum, maximum. Minimum tu maksudnya kita tengok lah, ada tak soalan yang orang tak jawab sangat tidak setuju, which is kosong. Ataupun maksimum, ada tak orang tak jawab sangat setuju, which is 4, 3 kan, kita tak ada 4. Kita ada 0, 1, 2, 3, so maksimum ni 3. So ada tak orang yang tak jawab 3? Jadi kita tick lah, okay, dalam minimum maximum. Okay, so we can continue. Okay. So we get this table. Okay, okay, this big table ni dah cukup bagi tahu. Okay, so basically minimum maximum dia semua 500 orang ni, N ni jawab. Ada yang memang soalan ayat 1 memang antara 500 ni ada yang jawab kosong, ada yang jawab 3. Maksudnya tak ada yang tiba-tiba semua jawab 3. Maksudnya tak ada yang ekstrim lah. Okay, kalau semua jawab kosong pun ekstrim juga lah. Maksudnya semua tak setuju. Kena tengoklah soalan apa tu yang dia tak setuju tu. Okay, so ini mean. Kalau kita compare dengan Excel, ini ialah item difficulty. Okay, ini standard deviation ni biasalah kita kata berapa jauh skor kita daripada mean. Okay, okay. Yang ni kita kata plus minus lah. Okay, so 1.79 ni majority jawab apa? Antara sangat tidak setuju dan 0, 1, 2. Sorry, tidak setuju dan setuju je lah. Antara tidak setuju dan setuju. Sebab 1 ialah tidak setuju, 2 setuju, 3 sangat tidak setuju. So di tengah-tengah lah. Okay, kita tengok majority tengah-tengah. And then yang ni V9 ni kita tengok, oh okay, soalan ni ramai yang jawab sangat antara sangat setuju dan tidak dan setuju lah. Sebab 2 ialah setuju, 3 ialah sangat tidak setuju. Okay, ada yang jawab 16 ni. Okay, kita tengok point 75 ni soalan yang ramai jawab, hampir semua nak jawab sama ada tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Majority jawab yang tu lah. Jadi kalau kita compare dengan indeks yang cara kita nak interpret dia, so soalan yang senang tu basically yang paling tinggi lah mean dia. Soalan berapa kat sini soalan senang? Soalan senang tu basically soalan yang ramai yang jawab strongly agree lah dekat sini. Okay, mungkin soalan 9. 2.64 paling tinggi ya mean dia. Okay, the low difficulty which is the easy item or the one who score high lah. The one who's ramai yang jawab 3. Jadi kalau kita benda ni test, ramai yang dapat markah dekat 3 lah, 3 markah penuh. Okay, kalau yang soalan susah,
B16.75. Okey, sebabnya benda ni dah nak dekat ke kosong. Okey, soalan ni antara soalan 19. Soalan 19 tengok, soalan 19.32. Very close to zero. Soalan apa tu? We don't have the item. Okay, but we can just give the, kalau kita bukan penulis item, kita boleh bagi tahu, okay, penulis item 19 ni problem. Bukan problem. Ramai yang jawab strongly disagree. Tapi kalau ni soalan test, ya, soalan ni ramai yang salah. Okay, markah paling tinggi purata dapat 0.32. Ada seorang dua je kot yang dapat markah penuh 3. Okay. Okay, that's how we see the descriptive statistics. Okay, lepas tu apa lagi? Case study tu nak. Okay, what is the minimum and maximum value? Kita dah tengok tadi. Observe scale tadi. Kita tengok maximum dia 3, minimum 0. Okay. Yang ni kita buat kan. Yang ni mean represents the item difficulty of each item. Ini item difficulty lah mean ni. Macam proportion ataupun P dalam Excel. Okay. Yang ini. Okay, kemudian dia kata compute the observed summated SAS score for each individual in the data file. XP for each person. Do this using the sum function in SPSS. You can call this variable SAS score. Okay, dalam yang ni maksudnya dia nak suruh kata kita tambah semua soalan summated SAS score tu, maksudnya tambah semua nak tengok markah penuh SAS score tu. Maksudnya ada apa daripada 1 sampai 20 tu berapa markah penuh. Jadi kita nak tengoklah, sebenarnya kita dah ada. Kalau dalam ni yang saya buat siap-siap hari tu, saya buat markah penuh dah siap-siap. Okey, tapi saya nak tunjuklah, kita nak compare, maksudnya kita kena buat satu benda yang kolom baru, nak tulis SAS score ataupun markah penuh. Kita compare dengan markah yang dah siap. Yang ni saya buat dalam Excel siap-siap. Okey, macam mana kita nak buat? Kita pergi transform. Okey, kita masuk recode into compute variable. Kita nak kira markah penuh kan? Okey, kita pergi compute variable. Tadi dia kata namakan apa, kita punya markah kita punya variable tu SAS underscore score. Okey. So kita punya variable SAS underscore score. Okey, kita bagi nama kita. Okey. Sekarang kita boleh sama ada kita nak masuk satu-satu V1 tambah V2, okay, tambah V3. Bolehlah buat tambah V3. Kita masukkan satu-satu, maksudnya kita nak buat operasi dalam SPSS lah. Cuma operasi dalam SPSS ni agak renyah lah. Okay. Itu boleh, ataupun kita boleh guna function group ni. Kita guna pergi ke arithmetic. Sama juga, kita masih lagi kena apa, not arithmetic. I think statistik kot. Statistik. Okay, ya, statistik. Statistik ada sum. Okay, kemudian klik sum. Maksudnya sum V1. Ni yang tu je lah yang leceh. Kena masuk V2. Lepas tu koma. V3. Koma. V4. Koma. V5. Koma. V6. Oh, lupa koma. Jadi kita make sure lah. Maksudnya kita nak sum daripada V1 ni sampai V20. I think kita boleh buat V1 sampai V20. Okay, I've never tried that. Sebabnya selalu buat dalam Excel. Sekarang nak tunjuk buat manual. Cuba nanti kalau siapa-siapa nak cuba buat sum V1, V20 je. Dia kira semua ke? Ataupun dia kira V1 dengan V20 je. Okay, boleh cubalah try and error. Okay, kemudian bila kita cakap ni, okay, kita kata variable baru kita, nama dia SAS score. SAS score ni ialah kita tambah semua response individu daripada item 1 sampai item 20. Okey. Bismillah. Okey. Sekarang kita tengok kita punya data kita. Sekarang ni dia dah ada SAS score. Nampak sama. Yang ni saya buat dalam Excel, yang ni saya buat dalam SAS score. So markah penuh tu kita boleh namakan lah skor kita lah. Kalau dalam assignment dia ada suruh bagi nama tertentu, ikutlah. Okay. Soal contoh dalam assignment tu. Arahan dalam assignment. Okay. Okay. That is the second part. Dia kata, okay, sekarang ni dah ni. Dia ada bagi saya ada bagi ni. Macam mana step. Siapa yang rasa susah nak ikut tadi.
In SPSS, go to transform, compute variable, lepas tu target variable tulis score, function group, pergi kat function group, statistical, lepas tu carilah function special variable sum. Okay, examining the distribution of score for the sample of 500 respondents by creating a histogram in SPSS. Okay, tujuan kita nak kira, nak create benda tadi tu ialah kita nak tengok, sekarang ni ada score kan. Okay, dalam tu saya, yang ni saya potong lah sebab saya nak tunjuk ada 500 orang, ada person ID, ada score. Ini dia punya keratan lah. Kita potong ke tengah tapi kita akan ada satu kolom yang baru. And then, okay, nak create histogram pula sebab kita dah ada score, jadi kita boleh tengoklah markah taburan markah apa anxiety mereka, individu. Okay, kita ada 20 orang. Okay, kita tengok kita ada, tadi kan kita ada 20 item, markah penuh 3. Okay, jadi total score ialah 60. Tak mau highlight kan. Okay, so apa markah penuh tu, alamak, okay, I don't have to. Okay, so dia kata pergi macam mana nak create histogram, pergi ke untuk score ni nak dapat histogram macam ni, pergi ke analyze descriptive frequencies variables, guna pilih variable score, kemudian pergi ke charts histogram, lepas tu klik show normal curve on histogram. Okay, kita buat dalam SPSS, pergi ke analyze descriptives, kita tadi kata descriptives, kita tadi kita guna semua kan, sekarang kita bawa balik control A saja, masuk balik ke sini, pergi ke ambil score tadi, guna yang kita dah create. Option ada ke? Okay, silap, bukan descriptive kot, kita pergi frekuensi, tak salah arahan ni macam ni tadi, descriptive frequencies, frequencies, bukan descriptive. Okay, analyze descriptive frequencies. Minggu lepas pun dah okay, charts, pergi ke charts, pilih histogram sebabnya dia continuous variable, dia berdekat lah, dekat antara sama-sama histogram. So show normal curve on histogram, maksudnya nak dapat curve yang apa macam loceng tu kan. So okay, ini tarik balik semua sebab there you go, kita dapat tadi lah, kita dapat memang minimum orang akan dapat kosong, paling tinggi 90. So siapa yang anxious ataupun bimbang, dia memang dekat lah. So kita tahulah majoriti memang manusia dalam grup tu, majoritinya sederhana, bimbang. Ada yang tak bimbang langsung. Ada yang sangat bimbang ni, adalah 2-3 orang. Tapi majoriti score 30.33 mean. Lepas tu the standard deviation 10.78. Lepas tu skor yang selalunya orang skor 40 lah, 40 point something lah kan, 41 tu. Ataupun 20 something kan, 30 tolak 10.7 kilo. Okay, yang ni macam Einstein yang kita selalu buat tu IQ test tu kan. Okay, so this is the histogram. Kita tengok, okay, markah paling minimum kosong, markah paling tinggi 60 ni lah. Kosong kali, 20 item, maksimum markah penuh 3 kan. So markah penuh kita tahu okay, 60. Maksudnya kali ni tak semestinya dia dapat bukan 100 lah. Jadi skala ni kita boleh decide lah based on okay, sekejap, Farah ada tanya standard deviation mean, jawapan dia standard deviation 10.78. Yang ni dikira siap-siap dah Farah, dikira siap-siap. So you guys don't have to kira guna yang manual punya formula tu. Okay, so mean dia 30.33, purata dia. Standard deviation 10.78 untuk 500 orang pelajar ataupun individu. Okay Farah? Okay. So that is the histogram. Okay. Itu nak tunjukkan kita punya individu jawab macam mana lah test kita ataupun survey kita tu. Okay. Yang ni histogram kata okay, item analysis in detail. Sekarang ni lah nak pergi ke yang the fun part. Okay, kita pergi ke analyze, scale, reliability analysis. Lepas tu dia ada click statistics and check all buttons, descriptives for item, scale if item deleted. Okay, dikasih kat sini, we are now doing this to introduce you to some basic concepts of 4 item analysis. Ni kita nak buat item analysis lah ni. Okay, lepas tu dia kata examine the output, especially the table with nama dia corrected item total correlation.
Okay, so remember all these details. Tak apa, tak remember tak apa because this doing it a lot in my career. So yeah, skill, reliability analysis. Okay, sekarang ni nak item kan sebab kita nak tengok item analysis. Jadi kita ambil semua, control A. Tapi make sure kita tak nak person, kita tak nak markah penuh, kita nak asal score. Sebab benda ni dia akan correlate dengan benda-benda ni. Jadi kita nak item saja. So kita nak item 1 sampai 20 saja. So pilih yang tu lah. Those are the items that we want to choose. Okay, ini alpha. Alpha ni basically Chromebox alpha. Ini siapa yang group yang buat reliability nanti dia akan tengok lah alpha, split, half, Guttman, parallel, strict parallel. Dia adalah macam-macam cara nak kira reliability. Tapi yang selalu kita guna tak kisahlah dalam research ke yang popular alpha. Padahal dia ada beratus-ratus jenis reliability punya coefficient. Tapi alpha yang kita guna biasalah. Biarlah. Okay, kita guna alpha. Okay. Ini apa? Ini pun preview untuk reliability lah. Okay, statistik tadi dia kata pergi kat descriptives for click item, skill if item deleted. Okay, yang ni kalau nak klik boleh tapi sekarang ni kita hanya interested in item analysis. Okay, continue. Okay. There you go. Kita dapat output ni lah. Output ni kita kata okay, dia kata tulis kat sini cases kita ada 500 pelajar, 100%. Excluded maksudnya kita ada tak buang mana-mana respon pelajar? Tak ada. So kita memang ambil total. Okay. So Chromebox alpha kita. Okay, Chromebox alpha ni penting ni untuk item analysis sebenarnya. Kat sini kita tengok 0.846. Ini kalau kita nak fast forward nak improve sikit pasal reliability, 0.846 ni is good. Dia macam correlation juga. Dekat dengan 1 which is very good correlation reliability. Okay, of score kita. Kita punya score reliability untuk 20 item tu 0.846. Very good. Okay, kita punya gold standardnya sebenarnya 0.89. Okay, tapi okay lah 500 orang dapat 0.846 untuk semua 20 item. Okay, kemudian kita dapat macam tadi kita dapat mean tadi benda yang sama, standard deviation tadi benda yang sama untuk setiap item. Okay, untuk setiap item ni 500 orang jawab, mean dia 1.79, yang standard deviation 0.975. Okay, and then kedua kita dapat ini, item total statistics. Okay, kita kat sini kita kata scale mean if item deleted. Tadi kita tengok tadi scale mean kita 30.33 kan? And then standard deviation 10.78 yang kita tengok histogram tu. Yang mean satu-satu ni untuk item. Okay, yang mean ni untuk keseluruhan test kita. Scale statistics ni. Okay, jangan confuse apa beza mean ni dengan mean benda ni. Okay, yang item statistics ni mean dia ni yang item difficulty index. Okay, dan kemudian item total statistic ni kita tengoklah scale mean if item deleted. Kalau kita delete item satu ni, scale mean dia tak jadi 30.3 dah. Dia jadi 28.55. It becomes 28.55. Scale variance if item deleted, samalah. Dia jadi macam ni lah. Okay, yang tadi kita kata ni corrected item total correlation. Sinilah yang dia kata suruh tengok kan. Corrected item total correlation ni, inilah is equivalent to the item discrimination index. Okay, kalau item analysis sebab mean ialah item difficulty, corrected item total correlation ialah kita punya item discrimination index. Okay, dan tengok juga Chromebox alpha dengan if item deleted. Chromebox alpha ataupun reliability kita berkait rapat dengan ni item discrimination kita. Corrected item total correlation ni. Okay, contohnya kalau dia kata kalau kita V2, V2 0.081 je. Ingat tak kita punya rule of thumb, kalau dekat dengan kosong ataupun negatif, soalan tu perlu semak semula. Okay, itu dia punya guidelines lah, general. Okay, so 0.081. Alamak. Item discrimination dia very low. Okay, which is close to 0. So tengok, dia kata kat sini. Tadi kita kata, kita punya Chromebox alpha tadi berapa? 0.846. Kalau kita delete item ni, Chromebox alpha if item deleted maksudnya, if we delete this V2 item, kita punya reliability Chromebox alpha akan naik 0.859. Tadi kita kata 0.846 je untuk 20 item ni. Kalau kita delete item nombor 2, reliability kita akan increase. Maksudnya ada problem lah tu soalan tu. Sama ada student confused ke, ramai tak jawab ke ataupun sebenarnya kita kena decide lah nak revise semula ke ataupun nak simpan dulu. Nak simpan nak tanya lagi untuk group lain. Kalau group lain pun dia punya item analysis sama juga 0.081 ataupun nak dekat dengan kosong ke ataupun very low juga, dan kita kata okay, this is V2. Tapi kalau kita nak buat decision based on 500 orang ni je yang jawab, okay, kita kata mungkin boleh flag lah. Kita boleh flag tu maksudnya kita boleh flag tu maksudnya kita nak
kita kita highlight dia, kita macam tak tepi lah, letak tepi ataupun kata apa flag, kita nak mark mark dia maksudnya okey, benda ni V2 ni mungkin kena boleh. Okey, ada lagi tak? Based on this apa lagi? Item discrimination mana lagi yang problem? Yang low based on character item total correlation ni. Item mana lagi? V12. Okay, Izzah. Yes, 0.075. Yes, very low. Okay, so basically ada V2 dengan V12. Ada lagi tak? Yang agak-agak macam below 2 ke? 2 tu kira kalau dapat 2 tu hebat lah tu, walaupun dalam guideline dia kata poor and everything kan. 2 tu boleh tahan, tapi kalau kita ramai, kita ada ramai student, 500 orang jawab, kalau kita kalau memang still low, memang kita kena flag jugalah. Okay, dan dia bergantung soalan tu high stakes ke berapa ramai jawab and everything, kita decide tu based on kita punya judgement. Okay, tapi kalau dia bagi ini saja dia punya data, buat item analysis. Kemudian bila you guys nak decide sama ada nak buang atau tak buang ataupun item discrimination tu low, poor, fair ke ataupun very good ke, choose satu guideline yang kita dah tengok untuk yang dalam dalam slide saya pun ada guideline dia, dalam slide group B minggu lepas pun ada kan, dia ada kan macam color-color tu kan. Okay. Kita boleh kata okay, based on guideline ni, okay, item V2 dengan V12 saja yang kami nak buang. Yang lain tu yang 2.235 tu okey lah, simpan lah, tak apa problem. So, kita tengok lah item difficulty dia, okay 1.49, tak adalah ekstrim sangat. Kalau V20 ni dia punya item difficulty, so item discrimination dia agak low tapi tak serendah V12 dengan V2 tadi. Okay. Doktor, kalau character item to correlation to negative, dia low and should be. Yes. Kalau negatif tu, okay, good question. Good question. Yeah, good question. Good comment. Okay, Christina. Yes. Kalau negatif maksudnya, okay, dia ada 2-3 maksud lah kalau negatif tu. Tapi sebenarnya bila kita tengok je negatif tu, kita kena flag dah. Kita kena mark dah. Okay, soalan ni problematik ni. Pasal apa? Mungkin kita lupa nak record benda tadi. Contohnya soalan dia pasal social anxiety, kita kena tanya soalan yang macam saya amat bimbang, saya amat ni. Kalau dia tanya soalan tu, saya relax je kalau bercakap dengan depan public. Okay, maksudnya dia tak adalah anxious. Tapi bila dia jawab strongly disagree tu, kita kena record dia 3 tu jadi kosong lah. Sebabnya 3 tu menunjukkan dia sangat anxious. Tapi soalan tu dia macam negatif. Okay, so kita lupa record. Itu salah satu, kita lupa nak record. Kedua, mungkin kalau dalam segi test kita, test yang item bukan survey lah, test biasa mungkin pelajar yang low level boleh jawab berbanding pelajar yang high level, high ability, high trait level. Okay, mungkin dah terbalik. Pelajar yang low trait level dia rendah, yang trait level yang low boleh jawab soalan tu. Jadi pelajar yang pandai semua tak boleh jawab. So negatif jugalah. Okay, and then most of the time kalau negatif tu mungkin di confuse soalan dah soalan macam patutnya boleh tulis dengan cara lebih simple, ataupun discrimination ataupun distractor dah terlalu dekat-dekat, dah macam orang yang confuse distractor tu. Mungkin distractor tu sebenarnya tu jawapan yang boleh diterima. Sebab multiple choice kita kena pilih the best answer. Tapi kalau student dah confuse antara dua jawapan yang sama-sama boleh diterima, itu mungkin salah satu potensi lah kenapa kita kena flag. So macam tadi Kirsten cakap, should be deleted ataupun should be revised. Kita revise balik, tengok soalan. Kalau boleh revise. Kalau tak boleh delete, kalau tak boleh revise, kita delete. Sebab nak delete item senang sebenarnya mahal lah. Mahal sebenarnya kalau kita kena hire subject matter expert. Kalau nak buat soalan SPM tu sebenarnya kita kena bayar lah penulis item kan, dah tulis item nak kena check balik panel, semua tu kena duit lah. Sebab tu soalan multiple choice ni sangat susah lah nak buat in terms of cost, tapi senang-senang nak score dan analyse. Okay Christina, saya jawab tak soalan Christina? Okay, so Christina tanya tadi, just in case apa yang tak, I don't think you can read the comment pun. Christina tanya, kalau character item total correlation to negative and or low should be deleted. Yes. The answer is kalau negative, deleted ataupun revise ataupun flag lah, flag for revision. Okay. Kalau kosong pun, nak dekat dengan kosong pun, kita flag. Okay. So itu
item analysis. So sekarang kita dapat output ni. Okay, I know you gonna copy semua output ni, bam, bubuh dalam report. Okay, ataupun bubuh dalam item analysis satu lah. Kau boleh susun elok-elok lah based on my suggested punya tu. So basically you guys dapat ni lah kalau dalam slide saya. Okay, you guys akan dapat output-output yang penting ni, benda ni lah. Benda yang saya copy tadi kan. Saya assume kita dah copy. Okay, kita ambil semua ni. Okay, so yang okay, ini reliability. Ini character item total correlate. Ini Chromebacks alpha if item deleted. I think you did not get the squared multiple correlation tu. Sebabnya saya tak tick. Jadi don't worry about that. So yang penting ni lah. Okay, yang baru yang tadi kita dapat dah statistik tu, kita dapat dah mean. Kita dah tengok mean standard deviation, just run descriptive je dah dapat. Okay, but then yang barunya, table yang baru kita dapat yang after kita buat analyze scale reliability analysis tu, kita dapat reliability statistics dengan this table yang ada corrected item total correlation and Chromebacks alpha if item deleted. And then kita dapat juga scale statistics. Yang ni untuk 20 item, bukan untuk individu item. Ini mean untuk item satu. Ini mean untuk semua item SAS tu. Okay. So, nak organize SPSS output je lah. Nak tengok yang mana penting saja based on EPA format. Okay. So, yang ni kita kata, okay. Benda yang penting untuk report, reliability, item statistics, corrected mean standard deviation, nombor item, okay, and then dia punya indices, this difficulty. Lepas tu Chromebacks alpha if item deleted. Lepas tu scale statistik kita nak mean dengan standard deviation je lah. Variance ni senang je, kita boleh kuasa duakan standard deviation, dapat balik variance. Okay, so macam bila kita susun elok, dia jadi macam ni. Tada! Okay, so I hope you can senang for you to compare juga, sebabnya bila nak decide nak delete ke nak remove, you have to look at both. You have to look at the corrected item total correlation, which is the discrimination punya index dengan mean. Okay, kadang-kadang kita nak delete, kita kata okay nak delete lah, tapi V dah cantik. Okay, tapi selalunya memang kita rely on most of the time item discrimination punya index, which is the corrected item total correlation untuk decide whether nak delete ataupun tak. Tapi V2 tu kita penting je lah nak tengok. Okay, dia kena, kita kena tengok based on dua-dua lah kalau boleh. Tapi first decision based on item discrimination. Okay, yang ni kita tengok lah, okay kalau kita delete ni, reliability kita tadi, kat sini saya letak Chromebacks alpha tadi, saya letak 0.846 kan. Yang tadi yang kita, yang ni lah, yang ni saya letak masuk dalam yang ni. Yang 0.846 ni. Yang ni scale mean tadi. Scale mean tadi, standard deviation. Ini macam mana kita nak organize data kita lah, bagi faham. Ini histogram tadi. Yang tak ada curve. Boleh ada curve, boleh tak ada curve. Dan kita tengoklah 30.33 ni kat sini. It's actually, alamak. It's not doing. Because I'm doing this PDF, senang nak navigate with the SPSS. Okay, samalah dengan ni. Okay, tengok standard deviation 10.78 pun sama. N untuk 500 orang lah. Okay. SAS score ni untuk, yelah nama dia SAS score. Tukarlah kalau kita punya nama test kita test matematik. Itulah matematik score, jangan boleh SAS score. Okay, selalu saya perasan student duk ikut SAS score. SAS score ni untuk soalan survey yang 500 pelajar jawab ni untuk 20 item ni. Kalau ada soalan lain, tukarlah nama label dia jadi math score ke, science score ke, okay? Okay, that's it. Bab case study 1. Okay. Case study 2, basically dia guna data. Kali ni dia guna data, sama juga. Yang ni item test, tak salah saya dia guna multiple choice. Multiple choice jadi dia score 01. Cuba buka data dia, dia akan 01, dia tak ada 01, 2, 3 dah. Okay, so yang ni tengok, cubalah buat. Okay, sama benda yang sama, explore data using descriptive statistics and everything. Okay, buat apa macam mana and how is case study different from case study 3, case study 1, macam mana dia berbeza, macam mana beza. Based on yang tadi, yang kita tak tengok data pun, kita tengok apa beza case study 1 dengan case study 2. Siapa boleh bagi tahu? Case study 1 kan polytomous item 0, 1, 2, 3. Case study 2 tadi dia kata multiple choice. Kalau kita tahu multiple choice usually
kita score 0.1 lah selalunya lah. Okay. Tapi bila kita tengok macam ni, kalau tak tengok data pun kita kata okay, mungkin case study 2 ni dia record terms item, scoring. Yang ni kita score dia per litmus. Okay. Case study 3 ni, yang ni detail sikit. Okay, yang ni based on, yang ni kena run based on, dia macam okay. Dia punya construct dia semua A1 to D8. Ada 35 item. Tapi sekarang ni dia suruh kita buat, okay, mula-mula buat item analysis macam tadi lah, semua sama. Buat untuk semua item, 35 item. Kemudian dia kata, okay, buat untuk setiap construct ni, A1 sampai A10 saja. Okay, sebabnya A1 sampai A10 ni contohnya nak kena measure arithmetic. Okay, yang ni nak B1 sampai B8 nak measure konsep geometry. Okay, yang tu lah. Jadi B1, B8 ni just run item B1, B8 lah. Kalau dalam item analysis, assignment item analysis 1 kita, basically dia suruh buat item subtest tu. Ada subtest item tu, run item 15 tu, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. Run yang tu saja. Maksudnya jangan run 35 item ataupun 20 item lah. Okay, run based on dia nak B1 sampai B8 contoh. Run yang ni je lah. Buat balik, analyze skill reliability semua tu. Buat balik item analysis untuk 8 item ni saja. Jadi untuk 10 item ni saja. Okay, dan kemudian untuk ni pun ada 8. Ni ada 9. Run tengok macam mana dia beza dengan descriptive dengan reliability untuk item-item yang kalau kita run semua sekali. Okay. Yang ni dia ada correlation sikit lah. Okay, yang ni sebab kita bila kita nak tengok kita punya test sama ada item A tu memang semuanya tanya pasal ni cara kita susun semua data semua sama macam output tadi, cuma saya susun balik lah. Yang ni kita tanya inter-item correlations. Okay, I did not ask for that part specifically, tapi nak tunjuklah kata okay, item A1 sampai A10 ni kalau dia tanya benda yang sama, correlation dia mesti, sebab correlation tu apa? Last question. Correlation dia apa? Correlation maksud apa? Correlation. Untuk measure apa? Correlation. Anybody? Okay. Yes. Good, Amida. Ada Amira nak cakap cepat jadi ada Amira. Okay. Yes, hubung kait. Correlation kita nak measure hubungan kait. Jadi kita nak tengok lah. So, bila kita kata construct A ni measure untuk algebra ataupun arithmetic, semua soalan ni mestilah berkait. A1 sampai A10 ni mesti ada correlation yang agak tinggi lah. Tapi A10 dengan A3 ni tak correlate, ada macam 0.142. Pasal maksudnya soalan dia A10 dengan A3 ni mungkin benda yang bukan measure construct yang sama. Ini ni kalau kita nak delve deeper lah. Especially those yang buat reliability, kita nak tengok lah. Okay, kalau benda ni tak consistently sama, dia akan tarik lah reliability kita sikit. Okay, tapi tarik pun tak banyak lah, tengok ni. Apa? Lama saya nak delete balik benda-benda ni. Okay. Contohnya, kalau semua construct, reliability dia tengok 9.93 ni untuk 35 item. Tapi bila kita run untuk item A saja, construct A saja, ada 4.87. Mungkin sebab kita ada 10 item, kalau kita tambah banyak item, kita akan naiklah reliability kita 0.93. Okay, tapi 0.87 ni pun not bad. Cuma ni dia kurang sikit. Tapi kalau kita buang salah satu item, tak kisah A10 ke A3, kalau kita buat run item analysis betul, kita akan tengoklah, oh okay, mungkin akan naik. But don't worry about this inter-item correlation whatsoever. Focus on case study 1, the most important thing. Case study 3. Sorry, this is 3. Salah lagi. Okay, ni 3 case study 3. Copy paste tu pun nak tukar. Case, ni semua case study 3. Okay, and these are the folders lah untuk tengok. Dan ada dalam Excel, siapa yang memang nak adventurous sikit, I've shown you macam mana nak buat benda yang kita buat dalam SPSS tadi, guna formula. So bolehlah copy formula tu, letak balik dalam Excel. Okay, so ini pula macam demo lah untuk tengok case study 1 tu 1, 2, 3 kot. Part 1, 2, 3 ni dah cukup untuk tengok SPSS. 4 dengan 5 tu dah cakap pasal macam mana nak buat dalam Excel. Nak buat case study 1 dalam Excel. Okay, same goes here. Part ni Excel calculation semualah ada macam mana kita nak guna. Yang ni kita dah tengok minggu lepas. And these are the videos. Yang ni dia dalam English dan bahasa
Malaysia punya explanation. Masa awal-awal dulu saya adalah juga dua tiga video cakap bahasa Inggeris saja. Okay, gigi kan. Okay, part 1 and part 2. Bukan gigi nak maksudnya nak more masa tu apa masa tu baru balik lupa nak cakap. Susah nak apa nak kait sekarang ni I'm learning in books nak buat translation semua, nak buat soalan ujian kena translate bahasa Malaysia, so kena polish lah bahasa Malaysia. And then part 1, part 2 lagi satu kalau buat bahasa Inggeris adalah ramai viewers. Okay, sebab tu saya suka tulis. Okay, dah apa kita punya tajuk dia dalam YouTube tu especially ini explanation bahasa Malaysia. Kadang-kadang kita pergi klik video kata dalam bahasa Inggeris tapi cakap bahasa bukan bahasa Inggeris lah. Okay, so yeah. Okay, part 1, part 2 pun sama. Yang ni macam mana nak buat item analysis calculation guna tangan. Okay, ataupun based on formulas. Okay, boleh tengok. Finally. Okay. That's it for case study. Lepas ni, I think boleh dah buat lah item analysis 1 dengan 2 dalam apa assignment tu. Okay. Jangan confuse. Data-data ni bukan data assignment Data-data ni semua contoh ni. Okay. Ni data assignment, tengok balik data apa yang dalam COVID-19 tu kan. Dalam Excel tu tak salah quiz. Quiz underscore data kot tak salah. Bukan tak panjang macam ni. Dia sikit saja. Okay. Okay. So, I have to go and okay. Tengok, must check the files provided sebabnya ini cara senang lah kalau guna benda ni boleh nak jawab soalan Excel item analysis 2 tu senang. Okay, yang ni kalau tengok yang ni pun insyaAllah boleh jawab item analysis 1. Cuma saya guna database lah, caranya lebih kurang. Okay, but the most important thing you not only tahu macam nak analyse tapi kenapa kita nak analyse, itu je yang apa ultimate goalnya. Okay, objektif utamanya kenapa kita analyse, kita nak tengok quality item. Okay, benda-benda yang dia bagi tu output tu statistik saja nak guide kita, okay item mana problematik. Okay. Okay, cikgu, bakal cikgu kena tahulah sikit. Okay, especially nanti nak jadi apa, guru cemerlang, guru pakar, pembina soalan, JU apa, SSSCI apa, yang coach-coach yang hebat-hebat tu kan. Kena tahu item analysis, kalau tahu lebih bagus lah. Okay, dan dia tahulah itu pembinaan item daripada awal sampai akhir tu tak senang. Okay, crucial. Okay guys, sekejap. Sekarang how many people we have here? Ada 22. Okay, I'm gonna do it manually QR code, tapi tadi portal tak boleh nak buka. Tak tahu kenapa. Okay, so I'll talk to you on WhatsApp group. Kalau ada soalan tanya, jangan malu, jangan segan. Okay, yeah. Take care. Mimi. Okay, you still there. Okay, dok. Okay, so all the best with your assignments. Apa-apa masalah dah tengok kan the extension, janganlah tunggu last minute. Kalau tunggu last minute tu jadi pening lah. Okay, I don't know, I know you have other coursework pun banyak kan, sekarang ni semua orang tukar coursework, pening. Cuma kalau boleh buat teruslah while masih panas lagi kan. Okay, okay Zul, thank you. Hikmah, thank you. Farah, Art, okay, Faiza. Okay guys, Intan, Ayuni, awesome. Thank you guys. Okay, I know you're listening. And I'm gonna share this on nama apa? YouTube. Okay, I'm gonna stop recording and gonna end meeting very soon. Okay, Assalamualaikum. Take care. Stop.